Yang ni tidak dimandikan, tidak sembahyangkan. Itu. Iaitu orang yang mati perang dengan orang kafir. Mati perang dengan orang kafir kerana agama Islam. Kalau kerana lain tak jadi. Kerana agama. Mati tengah perang, di medan perang. Kalau balik dah 3 hari, lepas pada tu baru mati, dah kena disemayangkan, kena dimandikan juga. Ni mati situ. Tidak mati selalu pun, tahu-tahu lepas pada tu perang tu baru cari-cari, dia mati dah. Lepas perang dia mati tu. Kira syahid ma'rakah dah lah tu juga. Tapi kalau dia balik seminggu lepas pada tu, 3 hari lepas pada tu mati dengan sebab luka dia, kena dalam perang, memang dia pergi perang, itu bukan lagi. Yang ni kena disemayangkan, kena dimandikan juga. Hak tidak dimandikan, tidak disemayangkan ni, hak lagu tadi syahid ma'rakah. Hak lain-lain, orang yang mati ditimpa runtuhan rumah, mati lemah, mati macam-macam lagi, kena ta'un, itu pun disebut sebagai mati syahid juga. Ada dalam hadis-hadis disebutkan. Tapi itu syahid akhirat orang panggil. Syahid akhirat. Syahid akhirat ni dari segi hukum orang mati syahid tu tidak berlaku ke atasnya. Yang ni dia kena disemayangkan, kena dimandikan, kena kafan, kena semua ramal-ramal. Apa kata syahid? Dari segi tidak suka. Dari segi tidak suka dia nak mati tu. Bukan sakit lama. Ada. Sebab orang nak mati syahid kan, tadi segar-segar pergi perang, tahu-tahu mati. Ni pun lagu tu juga. Kematian yang tidak diduga. Itu sebab dia dari satu segi ada kelebihan dia. Ada kelebihannya sebab mati syahid. Sebab apa ni? Mati, dikatakan mati syahid lagu tu. Ada kelebihannya juga. Tapi walaupun tidak semestinya kalau dalam hadis ni kata ada kelebihan tu nak suruh kita cari. Jadi buat rumah tu biar tak sakemah lah. Ada kemungkinan kita mati, kena runtuh bangunan. Tidak lagu tu. Tidak diajarkan lagu tu. Salah bahkan kalau buat. Ada kalau mati kena ta'un, kau kena penyakit wabak, kau kita ni mati syahid, mana-mana ada tempat semua burung kau, apa kita pergi situ dah. Saja mendedahkan diri kita. Itu dosa pula. Tak boleh. Orang tak buat lagu tu. Tapi kalau berlaku dengan tidak cari, hak lagu tu syahid akhirat ada panggil. Dan perempuan hak mari kota kalau mati. Orang yang berjunuk mati dalam keadaan berjunuk, dia tak ada mandi katakanlah, pun kena semaya juga. Semaya juga. Ini menunjukkan orang Islam itu tidak najis. Mati ke, selepas mati ke tidak. Kalau najis buang saja. Ni dah dibuat macam benda yang sayang. Kita sayang, dimandikan, dikapalkan kain yang bersih, dicomor wangian dan sebagainya. Dibuat gitu. Pasal apa? Pasal dia seperti orang hidup juga. Al-Muslim ataupun Al-Mu'min la yanjusu hayyan wala mayyitan. Orang mukmin ni tidak najis walaupun ketika hidup ataupun selepas mati, tak najis. Kalau kita sentuh dia tak batal sembahyang. Tak kena basuh tangan tu nak sembahyang tak peduk. Itu maksud tidak najis. Dan selain daripada tu nak ayatnya, bukan setakat tidak najis tu saja, tetap dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, kami memuliakan anak Adam ni bukan sekadar dalam hidup semasa dunia saja, lepas mati pun kena muliakan juga. Lagu mana cara memuliakannya? Pak Nabi ajar tu lah. Dengan dimandikan, dikafankan, dikebumikan, apa semua tu, tu. Itu maksud kita memuliakan. Kita doa tidak seperti binatang yang lain mati, tidak. Ini berkenaan dengan perempuan yang bernifas. Hak mari kota lagu mana? Tak ada hadis. Tak ada hadis. Perempuan yang mari kota mati, Nabi pun semai, tak ada. Oleh kerana tak ada hadis, ataupun tidak ada yang menepati syarat Imam Bukhari, dia tak mari. Dia mari hak nifas. Hak nifas ada. Gak dalam banyak perkara kan, orang yang berhaid dan orang bernifas ni hukumnya sama,
Jadi dikira hak ni pun serupa jugalah. Serupa jugalah. Dan semaya dia serupa dengan semaya orang lain. Hak tidak mari kotor. Kalau pak takbir, pak takbir. Dengan ada air semaya, ada air semaya. Dan lain-lain lagi serupa. Adapun hak orang kita buat tu, dia kalau orang lelaki kepala kot ni kanan, orang perempuan kepala kiri, kaki kanan, itu tidak ada asas. Dalam sunnah tidak ada. Hak adanya Nabi duduk tengah kalau orang perempuan. Kalau lelaki dia duduk dekat kepala, dekat bahu. Itu ada. Itu pun bukan wajib. Kalau duduk kaki pun tak apa, sah. Cuma tidak afdal lah. Hak afdal hak Nabi buat. So, kalau hak perempuan duduk dekat kepala, boleh. Hak moleknya kepala ke kanan dah. Serupa dengan kita letak dalam kubur. Kita letak dalam kubur orang perempuan tu beza kan dengan lelaki. Kau kepala dia arah kiri. Tidaklah kanan sepatutnya kan. Masa nak mani apa ni, nak sembahyang mayat pun betul lah juga. Kepala dia ke kanan. Hak orang-orang kita sibuk benar kan. Kan aku tengok lemah orang ni. Orang ramai ni dia ikut benar benda-benda lagu tu. Dia tak tahu gapo. Sibuk tak laki kau perempuan. Pusing kot ni. Masalahnya kalau pergi dalam kubur tu nak tanam tu kepala kiri ke kepala ke kanan. Kalau kira hak tu semua terima kanan belakang. Dah hak ni dah tak ada dalil. Apa lelaki tu ambil mana? Tak ada. Tak ada. Tu hak dalam masyarakat kita ada sebenarnya yang tidak ada asas. Begitu juga doa lepas sembahyang mayat, tak ada. Lepas sembahyang mayat doa, tak ada tu. Bahkan dah buat sampai dosa lah kau? Tak. Tidak dosa. Tapi kalau buat sampai mengeliru kau kan? Siapa orang ingat itulah Nabi nak buat lagu tu sama dah. Itu tak boleh. Sebab apa? Dalam sembahyang mayat tu kadang ada. Tak ada. Hak dia suruh doa bila kubur lepas tanah. Doa tu ada. Selepas mayat-mayat doa itu tak ada. Tapi kalau nak buat jarang-jarang boleh. Kena ingat molek. Dah kita mengaji sunnah ni kan, kena tahu Nabi buat kau tidur. Tak ada. Tak ada satu pun dalil. Selepas mayat tu angkat tangan, pakat doa ramai-ramai. Tak ada. Sebab apa? Sebab semaya adalah semaya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan sebagainya tu doa lah tu. Tak ada. Yang dikehendakinya cepat-cepat dibawa. Dia kalau duduk lagi orang ni mari pula maya pula, orang ni mari pula maya pula dah. Lama benar nak boleh buat pergi kubur. Hak cara yang betulnya segera buat pergi kubur. Segera buat pergi kubur. Itu masalah cerita bab orang mati lah. Jadi ada bab suku sebenarnya. Dia ada bab suku. Ini berhubung dengan perempuan yang mati dalam keadaan bernifas. Hak berhaid pun lagu tu juga. Dan kita pergi kepada hadis Samurah bin Jundub. Ada seorang perempuan mati kerana perut. Gitu je asal dia, perut. Kerana sakit perut lah. Sakit perut ni tidak semesti mengandung. Nabi SAW lepas pada tu menyembahyangkan jenazahnya. Beliau berdiri di tengahnya. Berdiri di tengah. Apa yang berdiri di tengah? Ada ulama mengatakan ada sebab. Bukan saja di tengah tu. Ada sebab. Sebabnya zaman dulu dia tidak ada orang panggil keranda. Keranda hak supaya len. Dia tinggi gitu kan. Mayat tu duduk dalam tu atas papai tu kan. Lepas tu dia tinggi gitu. Di atas tu orang letak kain tinggi gitu. Kalau tinggi gitu tak nampak ke satu. Lelaki ke perempuan kau tak nampak. Zaman dulu zaman Nabi dulu, dia keranda ni tak ada. Hak adanya lagu mana? Papai sekeping ataupun kain. Supaya orang Palestin. Tak tengok orang Palestin tu buat lari tu. Macam stretcher tu.